Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, ma nafa'a qalbu syai'un, ma nafa'a qalba syai'un mislu uslatin yadkhulu biha maidanul fikrati. Artinya, tiada memberi manfaat akan hati, ma nafa'a qalba, tidak memberi manfaat akan hati sesuatu yang seumpama menjauhkan diri daripada manusia. Menjauhkan diri daripada manusia ini dikenali dengan nama uzlah. Maka dia kata tiada memberi manfaat akan hati sesuatu yang seumpama menjauhkan diri daripada manusia, yang masuk hati dengan dia kepada medan fikir dalam segala haqaiq. Haqaiq ini yakni hakikat-hakikat. Maka yang dimaksudkan di sini dia kata hati ini tidak akan dapat memberi manfaat ataupun tidak dapat manfaat kepada hati melainkan melalui jalan uzlah. Ataupun sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada hati hendaklah melalui jalan uzlah. Selain daripada jalan kita melakukan ibadat kepada Allah, jalan untuk memberi manfaat kepada hati adalah uzlah. Uzlah iaitu menghasil daripada manusia. Dan uzlah tadi hendaklah disertai masuk dalam medan fikir, keadaan tafakur. Maka apabila seorang tadi ingin menajamkan mata hatinya, biar mata hati sentiasa ingat kepada Allah, jalannya untuk memberi manfaat adalah uzlah. Dan uzlah tidak memberi manfaat juga kecuali dengan disertai dengan tafakur, berfikir. Maka dengan berfikir tadi dalam segala haqaiq, yakni hakikat ketuhanan, berfikir mengenai hakikat ketuhanan. Jadi apabila seorang tadi nak ingin menghidupkan hatinya, hendaklah dia menjauhkan diri supaya terselamat dia daripada maksiat, terselamat dia daripada kejahatan manusia, sehingga hatinya boleh menumpukan kepada Allah. Kerana apabila manusia selalu bergaul dengan manusia yang lain, apabila kita nak menajamkan hati kita, kalau kita banyak bergaul dengan orang lain, maka banyak perkara yang akan kita fikir. Kita berkawan dengan orang yang ahli perniagaan, lalu dia bercakap tentang perniagaan, lalu kita pun berfikir tentang berniaga. Kita berkawan tentang ahli dunia, cerita tentang kereta, cerita tentang rumah, tentang kemewahan, kita pun berfikir, hati kita inginkan kepada kemewahan. Maka macam mana kita nak hati kita berpaling kepada Allah, maknanya ingat kepada Allah? Maka sekiranya kita banyak bergaul dengan orang tidak memberi manfaat kepada hati kita, maka jauhkanlah diri kamu daripada manusia. Bila jauhkan diri kita pada manusia, masa ketika itu hendaklah kita berfikir. Yang dimaksudkan berfikir itu ialah tafakur mengenai hakikat ketuhanan, fikir tentang ketuhanan. Maka fikir ini, pekat yang pertama, memikirkan tentang dosa yang dilakukan. Ada pekat yang pertama, memikirkan tentang kejadian Allah. Allah Ta'ala menjadikan kita daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah Ta'ala memberi kepada kita akal, memberi kepada kita mata, telinga dan sebagainya. Semuanya datang daripada Allah. Kemudian memikirkan tentang ibadat yang Allah Ta'ala suruh kita laksanakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada aku, yakni melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fikir kejadian kita ini yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi bukan untuk sia-sia, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermewah-mewah, tetapi untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruhnya hati ingat Allah.
Bukan yang larangnya, yang dilarang itu kemewahan tidak dilarang kalau hati ingat Allah. Tetapi ghalibnya manusia kebanyakan apabila dapat mewah lupa Allah. Maka yang dilarang itu melupai Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruh kita memikirkan apakah tugas kita duduk atas muka dunia. Maka di antara tugas kita adalah liya'buduni, yakni mengabdikan diri kepada Allah. Jadi mengabdikan diri kepada Allah itu merupakan khalifah Allah. Yakni kita ini merupakan khalifah kepada Allah. Maka khalifah Allah Ta'ala yang pertama mesti dalam keadaan hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mikir dosa. Yang keempat, memikirkan tentang nikmat syurga. Dan kelima, memikirkan tentang azab neraka. Tafakur. Ini tafakur. Ada pekat lagi, dia tafakur tambah lagi mengenai hakikat ketuhanan, memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikata di sini tiap-tiap uzlah yang tiada. Maka kata Syekh Abdul Malik, tiap-tiap uzlah tiada serta dengan fikir. Maka orang yang beruzlah mengasingkan diri daripada orang, tiada serta dengan tafakur, maka tiada padanya dibilangkan, maka tidak dikira orang beruzlah, ataupun uzlahnya tidak ada manfaat. Tiada dibilangkan yang tiada manfaat kalau dia mengasingkan diri dalam keadaan dia tidak bertafakur memikirkan kepada hakikat ketuhanan. Sebab itulah ketika Nabi SAW dibangkitkan di kota Mekah, ketika Nabi dibangkitkan kota Mekah, masyarakat Mekah ketika itu adalah masyarakat yang menyembah patung berhala. Mereka ini melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perjudian, perzinaan, pembunuhan. Inilah masyarakat Mekah yang kuat menindas orang yang lemah. Maka Nabi SAW masa ketika dilahirkan, kemudian dibangkitkan, hidup di kota Mekah, telah melihat kehidupan manusia hari itu tidak duduk di atas fitrah manusia yang sebenar. Hidup dalam keadaan kemaksiatan, dan dalam keadaan kemungkaran yang begitu banyak. Lalulah Nabi mula mencari ketuhanan, mencari jalan untuk mendapat ketenangan, mencari jalan untuk mendapat cahaya hidayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Nabi beruzlah. Uzlah ataupun dipanggil khalwah. Nabi uzlah di Gua Hira. Nabi pergi ke Gua Hira dalam keadaan jauh. Pergi jauh. Kata ulama ketika itu Nabi berumur 36 tahun. Jadi bila 36 tahun dalam keadaan yang sudah dewasa lah kira. Kalau remaja pun nak peringkat dewasa dah. 36 tahun dah tengok keadaan manusia dalam keadaan tidak amanahnya, dalam keadaan buruk akhlaknya, bergaduh-gaduh, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Akhir kali Nabi nak cari ketenangan, hidup dalam keadaan macam tidak tenang, dan Nabi mencari jalan. Adakah ini menyembah patung berhala ini Tuhan? Siapakah Tuhan yang sebenar? Lalu dalam keadaan macam tu Nabi pergi beruzlah. Jadi hasil daripada beruzlah tadi, Nabi duduk di dalam gua, maka yang dilakukan adalah tafakur, berfikir mengenai ketuhanan, berfikir mengenai haqaid, iaitu hakikat kehidupan yang sebenarnya. Maka bila Nabi duduk di Gua Hira, akhirnya datanglah wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila datang wahyu yang pertama, akhirnya sekali Nabi dilantik menjadi Rasulullah, jadi Rasul, dan diperintahkan berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruzlah ini disertai dengan fikir akan tajam mata hati. Maka tidak hairanlah orang yang beruzlah, bila dia beruzlah akan melahirkan ilmu yang hebat. Kerana uzlah melahirkan kepemikiran. Maka dalam ilmu tasawuf,
uzlah ini diletakkan dalam kaedah bersuluk, ilmu tasawuf. Maka dalam ilmu tasawuf, guru-guru ataupun syekh-syekh tarikat, dia akan buat kepada anak muridnya dalam keadaan kaedah bersuluk. Mungkin ada di kalangan yang duduk depan saya pernah bersuluk, dan ada mungkin yang tidak pernah bersuluk. Bersuluk ni dengan arti kata kita akan duduk bersama dengan guru, dan dalam ketika itu kita duduk bersama dengan guru dengan syarat-syarat yang tertentu sebagai kaedah beruzlah. Maka duduk di situ beberapa hari, mengikut syekh-syekh guru-guru tertentu. Ada yang guru tu nak seminggu 7 hari, ada nak 2 minggu, ada nak sebulan, dan ada nak 40 hari. Ini mengikut ketentuan guru tadi. Guru pula menentukan mengikut warid yang dia dapat, petunjuk yang dia dapat untuk memimpin rohani anak muridnya. Maka dia bersuluk. Dalam bersuluk tadi, yang pertama, dia tidak boleh fikir dunia. Kalau zaman kita sekarang, telefon kena tutup. Tidak boleh, mesti terputus hubungan dengan makhluk. Sebab kita nak latih diri, nak palingkan hati kita yang sudah banyak kepada makhluk, paling kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan macam tu, hati itu mesti dalam keadaan ingat kepada Allah. Kemudian di dalam bersuluk tadi, dia suruh kita berzikir. Lepas kita suruh kita berzikir, lalu dia suruh kita berfikir. Latihan kita berzikir, ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian latih kita berfikir sehingga menghasilkan ilmu tadi kita panggil haqaiq dengan arti kata, ada yang dipanggil juga lataif rabbaniyah, panggil juga ataupun menghasilkan ketajaman mata hati jadi tajam. Akhir sekali hati ini ingat kepada Allah. Kita tidak tajam mata hati, kita dapat nikmat, kita makan, kita bangun, kita tidur, tidak ingat pada Allah. Lama tu baru ingat, menunjukkan mata hati tidak tajam.